It's like a killing spree. Tak berhenti ni, tak nak berhenti langsung. Pembunuhan, tapi masih lagi berterusan. Sebab inilah masanya untuk kita bentuk anak-anak kita memahami keperluan ada empathy. Tapi panggilan orang kafir, panggil kat tepi jalan, oi kafir, Islam tak ajar macam tu. Biasa kata inilah, dah macam circus. Kenapa dia tak buat jemputan? Ya, silakan Datuk Kafir. Kalau nak membina ekosistem bahasa Jawi itu dalam kalangan majlis-majlis agama. Bukan kita kata kerajaan pinggirkan, tetapi banyak yang terlepas pandang tentang pembangunan sukan. We can do better. Relax bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kembali lagi dalam rancangan podcast Relax Bro bersama-sama dengan saya Dr. Fatul Bari. Saya Wan Agil. Apa khabar? Sihat alhamdulillah. Sihat. Ni episod berapa dah? Episod 6. Kali ini episod yang ke-6. 6. Buat penonton semua jangan lupa follow dan juga subscribe, like dan juga share semua platform social media kami, sama ada di Facebook, TikTok, Instagram, Spotify dan juga YouTube. Untuk membantu kita kata melebarkan lagi demi survival relax bro. Demi survival demi survival relax bro, insyaAllah. Sebab saya tahu ada yang tengok cuma dia tak follow. Ni kita dan tak subscribe. Yeah. Dia tengok bila jumpa kawan-kawan dia tengok, relax bro, okay. Tapi dia tak follow dan tak subscribe. So kita minta lah pendengar relax bro, penonton di YouTube untuk relax bro ni subscribe. Itu yang paling penting lah. Ya. Okay, kita ada sebenarnya hari ni banyak topik. Tapi sebelum tu cantik baju batik. Baju batik Alhamdulillah, masya-Allah. Ni baju sempena hari Khamis lah. Sempena hari Khamis. Saya tak pernah walaupun pernah duduk dalam kerajaan, tak pernah saya pakai baju batik sebenarnya. Kena belajar pakai. Tak pernah. Terasa macam tak sesuai. Mungkin badan tak cukup buff ke apa, tak tahulah. Boleh macam, buat cutting, okey. Mungkin lah. Belum sampai lagi tahap pergi buat cutting tu. Okey Agil, kita ada beberapa topik hari ni yang agak menarik juga insya-Allah. Cuma topik yang kekal dibincangkan sepanjang 2 minggu 3 minggu ini, topik yang sama, iaitu perihal Palestin, krisis Palestin Israel, dan lebih spesifik lagi krisis Hamas Israel yang kian makin hari makin buruk akibatnya, dan kesan kepada rakyat Palestin sangat teruk, khususnya Gaza. Pembunuhan demi pembunuhan dilakukan terus menerus, dan yang lepas kita tak sempat bincangkan, iaitu perihal serangan ke atas hospital di Gaza, membunuh hampir 500 orang, anak-anak kecil, wanita dan juga yang lainnya. So jadi walhal hospital menjadi salah satu tempat berlindung rakyat Palestin, tetapi apakan daya ia menjadi sasaran rejim Zionis. Betul. Saya pun rasa benda ni macam it's escalated to a higher situation lah. Makin ni paling teruk lah dalam sejarah. Tapi yang pelik Dok, saya lihat banyak kepimpinan barat yang menyokong Israel ni, walaupun rakyat mereka tak menyokong. Dan kita dapat lihat di Australia, even di United Kingdom contohnya. Cumanya yang pelik, kita masih ada pemimpin-pemimpin barat yang tetap menyokong walaupun rakyat dia tak menyokong. Dan ini adalah satu perkara yang bagi saya it shouldn't happen. I mean, it's like a killing spree. Tak berhenti ni, tak nak berhenti langsung. Saya melihat pandangan saya Agil lah, ini kontradiksi yang berlaku di kalangan pimpinan barat. Mereka bercakap dan sentiasa bersuara memberikan tekanan kepada negara-negara so-called negara dunia ketiga ini contohnya, dan negara-negara yang mereka lihat negara bawahan bagi mereka. Tekanan yang diberikan adalah soal human rights, soal perundangan, soal peraturan dan pelbagai lagi lah. Mereka memberikan tekanan kepada kita supaya kita follow dia orang punya polisi. Akan tetapi realitinya ini isu human rights yang saya kira sangat jelas. Isunya sangat jelas, pembunuhan, tapi masih lagi berterusan sampai ke hari ini. Dan mereka menyokong, bukan saja menyokong, pergi ke Israel, tunjuk solidariti.
Ini menyakiti hati kita. Yang ini Okay, kita tak boleh terima lah. Kita tak boleh terima. Kita tak boleh terima. Kita bila bicara soal politik di UK contohnya, kita okey macam Rishi Sunak naik sebagai Perdana Menteri untuk United Kingdom. Tapi bila kita tengok dia pergi sampai ke sana, tunjuk solidariti dia kepada Israel. Okey, hantar bantuan persenjataan dan sebagainya, kita kira dia pun tak boleh pakai juga. Betul lah. Sorry to say lah. So berbalik kepada kita punya situasi Palestin dan juga Israel di Malaysia, kita nak ambil kesempatan ni nak ucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Perdana Menteri kerana bukan saja mengadakan rally himpunan Malaysia bersama Palestin yang diadakan di Bukit Jalil baru-baru ni di Aziata. Ya, pada saya dia bukan soal himpunan tu semata-mata, bahkan pendirian kerajaan Malaysia yang diucapkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, bahkan disebut tak silap saya semalam kot oleh Menteri Luar juga, terus menyatakan ketegasan Malaysia dalam isu mempertahankan hak-hak rakyat Palestin. Itu satu pujian yang perlu kita berikan kepada negara kita atas usaha ini dan solidariti untuk semua pihak, beyond political punya parti. Dan juga antara perkara juga yang menarik, Agil, perihal statement dan kenyataan ahli parlimen kita, YB Barubian dan juga versus YB Menteri kita Fadlina, perihal perihal penganjuran himpunan minggu-minggu Solidarity for Palestine di sekolah-sekolah. Ya, Barubian dia adalah ahli Dewan Undangan Negeri di Negeri Sarawak, membidas Menteri Pendidikan yang menganjurkan Minggu Solidariti Palestin untuk di sekolah-sekolah, yang di mana Dr. Fadlina kata, dia kata ini adalah sebahagian daripada pendidikan sivik pelajar, yang mana dibidas oleh Barubian. Dan seorang lagi ahli Dewan Undangan Negeri di Sarawak yang mengatakan bahawa patutnya sekolah ni jadi tempat yang neutral, tak patut melibatkan pelajar-pelajar sekolah untuk menyokong isu-isu Palestin, untuk memahami isu-isu Palestin. Yang ini saya rasa saya tak setuju dengan YB Barubian, sebab pendapat saya menyokong apa yang Menteri Pendidikan buat, sebab inilah masanya untuk kita bentuk anak-anak kita memahami keperluan ada empathy, kasih sayang, menghormati sesama kita, dan juga memahami bahawa isu ni isu kemanusiaan, bukan isu politik. Sebab Barubian dia menggunakan dia kata ini anak-anak murid kita ni di sekolah-sekolah ni tak patut dilibatkan dengan isu-isu politik antarabangsa. This is not political issues. This is humanitarian issues. Ya, saya setuju apa yang Agil sebutkan. Isunya YB Barubian, ini bukan kita bukan nak ajar mereka tentang soal politik krisis antara Hamas, Fatah, Israel yang berlarutan. Okay? Apa yang kita nak tekankan adalah ini soal humanity, ini soal kemanusiaan, which is dalam pendidikan civic di sekolah semua ditekankan. Soal hak-hak manusia, tak boleh sakiti orang lain, tak boleh tumpah bunuh orang lain, tak boleh ambil hak orang lain, tak boleh rampas harta orang lain, which is ini adalah yang sedang berlaku sekarang. Jadi saya kira penganjuran ini kita bukan nak, pada saya kita bukan nak bahaskan soal politik Palestin, tidak, tetapi sekadar menyatakan solidariti. So anak-anak kita dia dapat faham, because perkara ni sedang berlaku depan mata dia. Saya yakin majoriti anak-anak kita tengok TikTok. Betul. Majoriti anak-anak kita pun tengok Facebook. Betul. Even di Roblox pun sudah ada game-game yang saya kira menarik mereka buat, Solidarity for Palestine. So jadi tidak menjadi masalah saya kira untuk kita berikan satu contoh peristiwa yang berlaku di Palestin itu adalah merupakan pencabulan hak manusia yang paling dahsyat untuk kali ini. Betul. Untuk masa ini. Saya setuju. Tak ada isu lah benda tu. Bagi saya lah, untuk YB Barubian, mungkin saya nak pesan lah, do not underestimate our children. Anak-anak kita di sekolah ni bukan macam kita. Dia ada pendapat dia lebih orang kata
bukanlah memahami, lebih terdedah dengan banyak isu-isu semasa, sebab ada banyak medium-medium yang menyampaikan maklumat street pada anak-anak kita. Jadi please don't underestimate our kids at school. Okay. Selain daripada itu juga ada juga isu yang mana Perdana Menteri kita, yang ni sebelum tu saya nak ucapkan sekali lagi tahniah kepada Perdana Menteri Malaysia kerana he led us to be in a position yang sangat orang kata strong, mempertahankan isu Palestin daripada Tun Dr. Mahathir dan semua Perdana Menteri kita semua daripada dulu, dan kita kekal dan semua berucap di unggah di PBB dengan betul, nada dan wording yang hampir sama. Betul. Dan ini adalah satu perkara yang saya rasa kita sebagai rakyat Malaysia patut bersolidariti untuk bersama-sama dengan Perdana Menteri kita, terutamanya bila beliau ditekan oleh kepimpinan di Eropah, yang mana mereka memberi tekanan kerana Malaysia dan terlalu lantang menyuarakan pendirian kita mempertahankan hak rakyat Palestin. Dan yang menariknya, YB Machang bangun dalam parlimen memuji tindakan Perdana Menteri dan menyatakan his concern bila diancam oleh kepimpinan di Eropah. Dan satu benda yang menarik, beliau mengatakan bahawa sebagai ahli Parlimen Pembangkang, mereka juga akan bersama-sama mempertahankan Perdana Menteri Malaysia. Yang ini saya suka tengok itu sangat menarik lah. Itu saya suka tengok dalam Parlimen. Cuma ada satu benda lah. Apabila dia mencadangkan supaya diboykot Apex. Yang ni, so itu saya kira kita ada mungkin pandangan berbeza dengan dia. Agil. Apex Asia Pacific Economic Cooperation yang mana menghimpunkan 21 buah negara-negara Asia Pacific untuk membincangkan hala tuju ekonomi. Okay, so jadi cadangan memboikot itu mungkin lagi boleh bagi pandangan dulu. Saya rasa kalau untuk memboikot ni tak sesuai lah. Sebab we need as many platform as possible. Kita perlukan banyak platform untuk menyatakan pendirian Malaysia, bukan saja berkenaan dengan trade, tapi kita ambil peluang dalam trade platform macam APEC ni yang akan berlangsung di San Francisco, tak silap saya, pada bulan November. Untuk pengetahuan pendengar-pendengar dan juga penonton, APEC ni ada 21 buah negara dan Malaysia adalah sebahagian daripada 21 buah negara yang terlibat dalam perbincangan APEC, yang mana ia mewakili lebih kurang dalam 60% GDP dunia. Yang ini, the APEC goals ni dia nak foster free and open trade and investment dalam negara-negara Asia Pasifik dan juga nak promote economic growth dalam Asia Pasifik. Jadi untuk kita boycott ni, saya rasa it's a very risky move. Kita faham. Mungkin YB Machang bermaksud boycott APEC sini kerana isu-isu negara-negara di Eropah dan juga US, especially khususnya memberikan support dan sokongan kepada Israel. Okay, so salah satu cara, dan sebahagian daripada negara APEC juga ada yang support Israel. Betul. So salah satu cara yang mungkin cadangan YB Machang itu pada saya agak emosional. Kita kena berfikiran lebih jauh ke depan. Ini soal ekonomi, ini soal kepentingan negara kita. Okay, kerana apa? Kerana betul dalam Islam ada boykot. Dalam Islam ada boykot. Bukan kita tak ada langsung. Ada. Sebagai contoh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi cerita seorang sahabat Nabi nama Thumamah bin Uthal. Thumamah bin Uthal ni dia sahabat Nabi, okay? Dan dia peluk Islam. Dia datang bertemu dengan Nabi SAW dan Nabi SAW perintah dia buat umrah. Jadi bila dia sampai ke Mekah Al-Mukarramah, dia sampai nak buat umrah, orang Quraisy mengugut dia. Okay? Orang Quraisy mengugut dia, bertanya kepada dia, adakah engkau telah murtad, yakni keluar daripada agama nenek moyang kita, yakni agama musyrikin Mekah lah. Maka dia kata, tak, aku peluk Islam. Okay? Dan mereka, orang-orang Quraisy seolah-olah mengugut dia, memberikan tekanan kepada dia. Dia kata apa? Dia kata, demi Allah, dia kata, tidak akan sampai ke Mekah ini barang dagangan daripada Yamamah. Daripada Yamamah barang dagangan habbah berupa gandum, bijirin, takkan sampai barang dagangan itu ke Mekah sekiranya kalian terus memberikan tekanan kepada Muhammad SAW. Melainkan dengan izin Nabi SAW. Okay. Maknanya barang dagangan boleh sampai kalau Nabi izin. Kalau Nabi tak izin, takkan sampai. Jadi kau jangan buat kurang ajar. Maksud dia macam tu, maksud dia. Okay. So jadi itu salah satu contoh boykot yang ada dalam Islam buat sekatan.
Okay. Cumanya bila kita berfikir bercakap dengan dalam situasi sekarang, yang kita nak boycott tu kita kena smart dan kena bijak. Contohnya McDonald. Baru-baru ni orang tengok duk sebar McDonald buat packaging ada Israel, tapi bukan Malaysia. Di Malaysia punya McDonald is own 100% by Saudi punya company. Okay. Dan juga di Malaysia pun yang buka McDonald ni ada orang Melayu kita pun. Pekerja-pekerja ada pekerja punya Melayu kita pun. So jadi bila kita nak buat boycott tu kita kena berfikiran jauh dan berfikiran matang. Dan kalau kita boycott orang tak pergi makan di McDonald, contohnya siapa yang ni pekerja-pekerja kita macam mana? Orang Melayu kita macam mana yang bekerja? Orang Islam kita yang bekerja di McDonald macam mana? Macam mana pendapatan dia orang? Macam mana kos sara hidup dia orang? So jadi itu antara benda yang kita kena fikir jauh. Melainkan kerajaan buat dasar, contohnya okay McDonald tutup di Malaysia, tu cerita lain. Okay. So macam juga Apex, benda yang boleh mendatangkan kebaikan kepada ekonomi negara. Kita bincang soal trade dengan 21 buah negara. Bukan benda kecil, benda besar. Ekonomi punya plan. Okay, untuk setahun ke depan, berapa tahun ke depan. So jadi pada saya perlu difikirkan dengan lebih panjang dan lebih matang dalam soal isu yang seperti ini. Saya setuju, Dok. Cuma itulah, kalau kita nak risaukan mungkinlah macam mana keadaan Perdana Menteri untuk pergi ke APEC pada bulan November ni. Yang ini saya rasa Perdana Menteri kita bukannya tak bijak lah. Perdana Menteri Malaysia ni terkenal dengan seni diplomasi. I believe we will be able to survive our APEC meeting. And then he can mention something about because it's happened in US. It happened in US. It will be checked by Biden. I think it's a good platform. Daripada kita boycott, I think baik kita pergi, kita mention dekat sana isu ini, kita tunjukkan solidariti kita di sana. That's better. Ataupun berikan teguran terus kepada Amerika dan juga kepada negara-negara yang bersekutu dengannya dalam soal without putting our country at risk. Yes, without putting our country at risk lah. So last tentang isu Palestin sebelum kita berhenti rehat, isu perhimpunan yang dibuat Viva Palestine yang dibuat pada minggu lepas. Yang mana ada beberapa isu. Satunya ialah penganjur tidak membenarkan yang peserta himpunan untuk melaungkan seruan Allahu Akbar, dan juga manggil Israel sebagai kafir dan sebagainya, bawa patung-patung ni semua tak boleh. Ada yang mengatakan bahawa betul, ada yang setujulah dengan individu yang bernama Dr. Musa. Bukan individu yang kita tak kenal lah. Kita kenal lah. Tapi ada yang menyokong. Dia kata sebagai organizer boleh letaklah apa syarat dia nak buat. Sebab tak silap saya, bila saya berborak dengan Ketua Polis Kuala Lumpur, mereka mematuhi semua peruntukan yang dituntut oleh undang-undang untuk melaksanakan himpunan tu. Jadi itu satu saya pujilah perhimpunan Viva Palestine ni, sebab dia kata banyak sangat perhimpunan yang tak ikut garis panduan yang ditetapkan. Dan bila dia kata, bila saya sebut pasal Viva Palestine ni, dia kata saya setuju, saya suka dengan penganjuran Viva Palestine pasal diikut semua peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi. Dan bila ada juga yang kata bahawa ialah dia organizer, dia tak nak sebut Allahu Akbar ke, dia tak nak panggil orang kafir ke, itu hak organizer. Jadi kita sebagai peserta himpunan ni ikutlah. Tak suka jangan turun. Kan? Kalau tak suka dengan apa yang ditetapkan oleh penganjur, jangan turun. Tapi ada yang mengatakan bahawa it's too much. Kan? Macam kata sebut seruan Allahu Akbar. Saya tak rasa it's an issue. Sebab kita ni rakyat Malaysia ni, saya rasa yang saya tengok dalam rally himpunan Malaysia bersama Palestin pun takbir kuat. Takbir Allahu Akbar. Ramai je orang bukan Islam pun ada. Jadi saya rasa itu bukan isu. Saya rasa orang bukan Islam pun faham. Allahu Akbar ni kalimah dia bermaksud Allah Maha Besar. Di sisi orang Islam, sebutan perkataan ini antaranya selain subhanallah, Allahu Akbar, menggambarkan kegembiraan dan menggambarkan semangat. Itu sebutan yang biasanya disebut. Okay, jadi ia tak bermaksud menghina ataupun mencela sesiapa, ataupun tak bermaksud nak menggambarkan keganasan ataupun adab atau akhlak yang tidak baik. Tidak. So tidak ada masalah. Saya rasa mungkin Dr. Musa dia kurang faham ataupun dia tak selesa dengan situasi tersebut, jeritan-jeritan dan sebagainya. Tapi demikian juga macam memanggil gelaran-gelaran yang tidak baik, kita kena hati-hati juga.
bukan kita kata kita mengkritik memanggil Zainis itu dengan panggilan-panggilan yang tidak baik, itu tak boleh. Okey. Sebab ada juga ungkapan-ungkapan daripada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, macam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika mana bertegang dengan musyrikin Makkah, perkataannya pun dahsyat. Umsus bidzaratillat, itu dahsyat perkataan tu. Itu mungkin saya tak boleh nak terjemahkan secara ni. Jilatlah kamu Latah, berhala Latah. So itu perkataan tu dahsyat. Keras, sangat keras. Tapi ketika itu kerana ada ketegangan antara Islam dan Quraisy. Demikian juga sekarang. Ketegangan antara Palestinian dan juga Israel. Serangan, pembunuhan kejam. Jadi cuma kita kawal kemarahan kita, jangan buat benda-benda yang melampaui batas. Sebab kata Allah dalam Al-Quran juga, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu hina sesuatu sembahan yang disembah selain Allah, dibimbangi penyembah-penyembah sembahan itu akan berkata sesuatu tentang Allah yang mereka sebut itu tanpa ilmu dan pengetahuan. So kita tak nak Tuhan kita kena hina balik. Umumnya macam itulah. Tapi sekadar kita nak menzahirkan kita punya kemarahan kita kepada perbuatan kejam ini, kesedihan kita pada perbuatan kejam, solidariti kita kepada pembunuhan di Palestin, saya berpendapat itu tidak ada masalah. Cuma jaga kita punya etik dan juga batasan. Saya tambah sikit lah sebelum kita berhenti berehat sekejap. Saya rasa kalau nak dibandingkan dengan negara-negara lain ni, kita ni rakyat Malaysia ni bila berhimpun berkenaan Palestin ni amat rasional. Amat rasional. Kalau nak dibandingkan dengan negara lain lah, saya tengok macam di UK, di Australia, France, gila. Diorang ni lagi, the expression of anger tu lagi dahsyat. Nak tengok memang kau nak bandingkan dengan rakyat Malaysia ni macam langit dengan bumi dok. Tapi itulah, saya rasa this is a very blessed country and we are a very rational people lah. Kita rakyat Malaysia ni memang rational, dan saya harap di masa akan datang, perhimpunan-perhimpunan yang akan berlaku di masa akan datang, kita akan sentiasa menjaga adab kita, menjaga harta, janganlah sampai orang kata melampau lah. And I think it won't go that lah. It won't go that. Saya sebenarnya saya suka kalau perhimpunan-perhimpunan ni dia bukan sekadar jeritan. Dia dan memberikan kata-kata semangat secara umum. Tetapi biarlah perhimpunan ini ada pengisian bagi ilmu yang betul tentang isu yang berlaku di Palestin. Real isu. Kenapa jadi sejarah Palestin, sejarah Israel, sejarah Gaza. Okay, sejarah krisis ini daripada zaman Nabi Ibrahim dulu. Supaya masyarakat kita aware. Faham. Isunya sekarang ni kita kumpul semangat. Betul, semangat tu betul lah, cantik dah. Nak marah tu betul dah, nak jerit tu betul dah, okey. Tapi habis tu habis. Sebab tu isu-isu yang macam ni, isu yang sentiasa berlaku. Macam mana kita nak kekal konsisten support kita kepada Palestin? Apa yang mengekalkan kita? Ilmu, knowledge. Ya bukan semangat. Semangat ni bila tak ada isu hilang. Lepas tu kita tak cakap apa, tunggu dia serang tahun depan pula. Baru kita cakap balik. So itulah. So kita harap yang melaksanakan perhimpunan ni masukkan elemen-elemen ilmu bagi pengisian ilmu. Baik. Supaya orang dapat manfaat. Okey. Kita berhenti berehat dan kembali selepas ni. Okey. Relax bro. Okey, kembali kita dalam podcast Relax Bro, podcast yang masih lagi meniti jalan menjadi antara podcast yang popular dalam Malaysia. Tapi kalau nak popular, kena ada sokongan daripada pendengar dan juga penonton. Jangan lupa subscribe, follow TikTok, Instagram, YouTube, Facebook dan juga Spotify untuk membantu kami menjadi antara podcast yang bolehlah kata nak terkenal sikit dalam Malaysia ni, nak banding dengan yang podcast yang lain. Kita nak share ilmu je. Kita pun nak share pandangan. Baru bertatih. Kita nak beralih ke topik domestik lah. Tadi kita dah cerita pasal Palestin. Dok, minggu ni selesai perbahasan di Dewan Rakyat berkenaan dengan Belanjawan 2024. Dan kemudian saya rasa akan ada penggulungan daripada menteri-menteri yang bertanggungjawab dengan bajet. Cumanya tadi saya sempatlah tengok satu perdebatan
dalam parlimen. Bila sebut perdebatan dalam parlimen ni, kita ingat dia perdebatan polisi tau. Perdebatan berkenaan dengan rakyat. Tak, tadi perdebatan yang saya tengok ni di antara YB Hulu Langat dengan Maran. Saya tak sempat nak faham konteks dia, tapi biasa kata inilah. Dah macam circus. Dah macam circus. Sebab apa? Menjerit satu. Lepas tu memang you don't expect that lah. You don't expect that kind of behaviour from ahli parlimen. Saya tahu YB Hulu Langat dia mempertahankan Perdana Menteri. I mean it's given dia. Apa topik dia? Dia masa tu dia cerita tak silap saya pasal Perdana Menteri ni kuat kerja. Okay. Betul lah Perdana Menteri ni kuat kerja. Lepas tu YB Macam pun bangun kacau. Kata kalau YB Menteri Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ni kuat kerja, kita cadangkan supaya lantiklah Menteri Keuangan. Biarlah Perdana Menteri ni fokus buat kerja-kerja Perdana Menteri. Buat kerja dengan banyak kerja lain tu. Dia tak tahulah. Saya pun tak tahu mana satu yang betul. Tapi point saya ialah kita dalam Dewan Rakyat ni, saya tak tahulah, mungkin orang lain boleh terima lah behaviour macam tu. Cuma kita tak nampak credibility ahli-ahli parlimen kita yang majoriti ni banyak seperti itu. Dulu kita ada YB Jelutong, tapi tahun ni YB Jelutong, term ni YB Jelutong saya respect lah. Dia very calm. Relax, dia pun dah steady kan. Dia tak macam dulu. Nampak lah aura ahli parlimen tu. Tapi dia ada pengganti YB Hulu Langat. Yang ini saya rasa memang mungkin itulah kot the culture or the nature of Dewan Rakyat ni. So, saya tak pernah jadi ahli parlimen. Saya pun belum pernah jadi. Belum Baru jadi cadun. Akan jadilah insya-Allah. Insya-Allah sama-sama insya-Allah. Cuma itulah itu yang saya lihat. Dan saya tak silap saya ada isu Datuk Seri Syahidan Kasim. Arau. Yang ni dok kenal lah. Yalah. Tak apalah. Yalah, ada beberapa kenyataan dia. Sebenarnya bukan hari ni saja, dalam minggu ni. Dan beliau pun agak popular di parlimen. Dia gaduh dengan speaker. Ya, bergaduh dengan speaker dan cara dia bergaduh tu pun dia pun pandai. Dia seasoned. Ya, ni politician. Seasoned politician. So dia pandailah buat ayat yang menggelikan hati dan mencuit hati para pendengar dan para penonton. Cumanya bukan itu topik dia dan bukan itu tujuan kita nak attack YB Hulu Langat ataupun YB Maran ke tidak. Cumanya yang paling penting sekali adalah etik sebagai seorang ahli parlimen. Poin-poin nak bercakap, nak berikan pendapat dan pandangan secara tegas di dalam parlimen, teruskan, tak ada masalah. Cuba sampai menggelar, panggil orang kafir, panggil orang Zainis, panggil orang dengan panggilan yang tak sewajarnya dalam parlimen, saya boleh bersetuju dengan speaker. Itu saya setuju. Walaupun ada sebahagian pendakwa kata Nabi panggil lah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala panggil qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir. Itu panggil orang kafir itu. Betul, panggil nama. Bacalah sabab wurudnya ataupun minta maaf, sabab nuzul ayat tersebut, sebab turun ayat tersebut. Ketika mana Quraisy datang bertemu dengan Nabi meminta supaya ada rotation sembah Allah Subhanahu Wa Taala dan sembah Tuhan mereka. Tahun ini sembah Tuhan kami, tahun depan kita kami sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi Allah turun ayat itu mengingatkan orang ni orang kafir, tak boleh salah. Tapi panggilan orang kafir, panggil kat tepi jalan, "Oi kafir." Islam tak ajar macam tu. Apatah lagi dalam parlimen, saya rasa tak sesuai. Tak perlulah nak bagi justifikasi kerana itu dan ini dan sebagainya. Tetapi kita tengok contoh dalam PAS, ada di DPP dia kan, Dewan Penyokong PAS kan, non-Muslim. Saya tengok kenyataan-kenyataan, kalau buka semua kenyataan-kenyataan akhbar perihal kenyataan DPP PAS ni, dia sebut non-Muslim. Dia tak panggil kafir. Kenapa dia tak buat jemputan, ya silakan Datuk kafir datang ni? Tak ada. Dia tak buat macam tu. So jadi kita jagalah etik tu. Betul. Itu salah satu contoh lah. Dan yang lain-lain lagi, saya rasa kita ni go live. Live. Satu Malaysia tengok. Macam ni, kalau dalam TikTok ni okeylah. Mungkinlah kita ada peminat kita di TikTok. Dan TikTok ni kita pun tahu orang nak tengok benda-benda soundbite. Okey. Jadi dipasang live streaming tu, tujuan di TikTok tu tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya nak menampakkan dia sedang membahaskan benda polisi penting, dasar untuk rakyat, ataupun sekadar nak menggembirakan dia punya follower dan nak mendapat banyak like.
So ini ahli parlimen tolong jangan fikir nak jadi content creator saja. It's not about content creator. Jadi ahli parlimen adalah you berbahas soal polisi, soal dasar, soal benda yang you nak bawa kepada rakyat. Ya, saya bukanlah tak nak setuju. Tapi saya ada sedikit orang kata perbezaan pendapat lah. Dok. Okay, saya rasa betul lah Dok kata jangan jadi content creator. Saya setuju yang tu. Ahli parlimen jangan jadi content creator. Tapi bila ada gag order, speaker kata tak boleh live on TikTok. Kita tengok ada macam YB Muar letak 3 telefon, YB Arau letak 3 telefon untuk buat live streaming bagi pengikut-pengikut di social media dia. Saya okey, yang tu saya okey. Yang saya tak faham kenapa tak boleh. Justifikasi tu kenapa? Yang itu saya rasa kena jelas lah. Sebab bila speaker buat gag order, jadilah macam isu YB Arau. Bila letak telefon, saya tak tahulah saja ke apa, walaupun dah keluar gag order tu, dia letak juga telefon atas tu. Then dia kena marah dengan speaker lah. Saya tidak ada masalah untuk siapa-siapa nak letak. Letak. Boleh speaker saya tak pastilah apa justifikasi dan juga signifikan untuk beliau berpendapat macam tu. Okey, mungkin antara sebabnya seperti yang saya sebutkan tadi. Dia jadi content creator. Dia jadi content creator. Dia orang nak fikir dia orang ni kira nak popular. Okey, nak tengok live. Live yang sedang menonton saya 30,000 orang. So okey, fine. Tapi kalau sekiranya live itu yang menonton kita yang bercakap benda-benda polisi, benda yang baik, benda menyatukan, benda-benda dasar, idea-idea yang bernas. Tapi kalau ini dah jadi macam saka macam tadi. So for what? Itu nak tunjuk contoh yang tidak baik kepada 30,000 orang yang sedang menonton kita dalam ni. Betul lah. Betul. So jadi dari satu sudut saya okey. Mereka meletakkan peranti-peranti masing-masing. Saya tidak ada masalah. Speaker mungkin ada alasan dan juga justifikasinya tersendiri. Tapi dari perspektif yang lain, yang paling pentingnya boleh jadi content creator ni tak ada masalah. Jadilah content creator yang berhemah, cerita polisi dan sebagainya lah. Yang menggambarkan identiti dan karakter seorang ahli parlimen. Okey. Satu lagi topik berkaitan dengan ahli politik kita ni, isu di negeri Perlis. Yang ini saya nak tanya Perlis ni alhamdulillah lah, kami ada Perlis. Negeri hujung. Dan negeri kami rakyat ada orang kata rakyat negeri Perlis 8 orang. Tak betul lah. Ada satu TikTokers juga yang buat lawak joke. Okey, rakyat negeri Perlis ni lebih kurang dalam 280,000 orang. Perlis kecil. Ekonomi Perlis pun bergantung pada beberapa 3 parlimen bergantung kepada beberapa sektor saja. Antara projek-projek di Perlis yang ada, kita bergantung kepada projek di CVIA, Chuping Valley Investment Authority, which is dengan NCIA pun kita kerjasama. Okay, so then lagi kita bergantung kepada agriculture, kita bergantung kepada perikanan, okay, dan kita bergantung juga kepada tourism. So itu Perlis. Kemudian Perlis ada inland port yang sedang dijalankan projek tersebut. Ke depan akan ada Sanglang Port. So akan adalah beberapa projek-projek mega di Perlis ni. Dan total FDI yang kita ada setakat ni yang telah diberikan komitmen. Komitmen ni kita kena faham. Komitmen ni adakah jadi dah ke tak? Belum jadi lagi. Okay. Komitmen belum jadi. Komitmen ni ada lebih kurang dalam 2.5 bilion. Dan baru-baru ni yang Berhormat Menteri Besar announce, yang Berhormat Ustaz Syukri announce ada pertambahan lagi 1.3 bilion. Tahniahlah, baguslah, alhamdulillah. 1.3 Cuma bilion ada penambahan daripada 2.5 jadi tambah lagi 1.3 bilion. 3.8 bilion lah. 3.8 bilion. Cumanya saya agak galak sikit lah yang Berhormat Menteri Besar. Kalau boleh tu orang kata apa, nak cakap macam mana supaya lebih sopan cara kita menyatakan pendirian kita. Sebenarnya kami di negeri Perlis, betul kita ada teguran kepada kerajaan Perlis baru-baru ni, sebulan 2 lepas, berkenaan dengan apabila diumumkan pelaksanaan 2.5 bilion projek FDI itu, kepimpinan UMNO negeri ada mempersoalkan tentang 25 bilion itu kalau boleh dirincikan. Tunjuklah sikit apa dia. Diperincikan. Kami tak minta untuk berhentikan projek itu kerana ia datang daripada idea dan juga pelaksanaan daripada pimpinan UMNO yang lama. Okay, kita pun faham. Pada saya, polisi yang baik, benda yang baik, teruskan.
Takkan ada orang pergi cakap kita tak cerdik nak pergi cakap kata berhenti YAB kena stop projek ni. Tak, kami tak akan cakap macam tu. Kami akan cakap teruskan. Cuma bagilah kredit tu. Maknanya 2.5 bilion ni dilaksanakan oleh pemimpin yang lepas. Okey, cakaplah 1 2 3 4 kami nak rincian itu. Tu satu. Yang keduanya, YAB menyebut pasal benda yang saya rasa lalat juga, tak nak bergantung pada kerajaan pusat. Maknanya dah kita dapat itu statement kenyataan video 1.3 bilion yang kita dapat ni, kita tidak akan lagi bergantung kepada kerajaan pusat selepas ni, dan kita ke arah itu. Okey, dah ada SG4 kan. Tapi berbeza dengan nada ucapan YAB Datuk Seri Syamsuri, Menteri Besar Terengganu. Menteri Besar Terengganu menyebut secara jelas, kata dia walaupun kita laksanakan SG4, okey, tetapi kita masih lagi tetap bergantung dengan kerajaan pusat. Ini cara dia. Kita ni Perlis ni bayaran pengurusan untuk gaji pun kita minta kerajaan pusat 80 juta lebih kurang, tak sampai 1 juta setahun, hampir 1 juta setahun, minta bajet pengurusan daripada pusat. Lepas ni kita nak ambil mana? Teks kita pun tak salah saya tak sampai 50 juta pun. So macam mana, daripada mana pendapatan kita? Tourism Perlis, untuk makluman, 4 hingga 5 juta turis yang datang ke Perlis kalau dilihat data tahun 2019. Tapi sebenarnya bukan datang singgah, lalu je. Sebab apa? Pergi Thailand dengan pergi ke Langkawi, lalu. Dan oleh kerana polisi yang dibuat pada waktu itu ataupun dasar untuk turism, membangunkan turism Perlis, dia target tarik daripada 4 hingga 5 juta tu 1 juta untuk bermalam. 1 malam jadi Perlis. Untuk dapat sedikit revenue, pendapatan untuk negeri Perlis. Tak besar mana pun. Tak besar mana pun. Jadi kalau kita cakap macam kita ada 800 bilion ni, tapi ini politik lah. Bagi saya, pendapat saya, saya pun tak setuju dengan pendirian Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Dia mungkin melawak, tapi jagalah bahasa tu. Tapi dia kena ingat, kita konsep negara kita ni, kita kena berhubung kait dengan federal. Sebab bila contoh, saya ambil contoh bajet Perbelanjaan 2024. Perbelanjaan ni dia kira untuk seluruh negara. Dia tak ada membuat pembelanjaan, okey kita buat pembelanjaan bajet 2024, okey kita akan tak belanja untuk negeri Perlis. Tak. Sebab akhirnya kalau kita duduk dalam kedudukan yang kata kita tak nak bergantung pada kerajaan pusat, yang rugi tu bukan dia, yang rugi tu rakyat negeri Perlis. Yang ini yang kita tak nak. Janganlah disebabkan ego kita dalam politik, kita membuat satu pendirian tanpa memikirkan kesan-kesannya kepada rakyat. Yang ini kita kena minta Menteri Besar Perlis bermuhasabah lah. Bermuhasabah. Kita tahu kadang-kadang shock ni bila bercakap 1.3 billion investment macam confirm, tapi belum sampai. Kalau tak sampai nanti macam mana? Yang ini yang pening. Dia Yang Amat Berhormat, bila orang minta nyatakan je lah. Simple. Bagi tahu projek apa dan sebagainya. Itu je. Dan juga apa yang kita minta tu bukan benda besar pun. Tapi sampai ke nak respon, sampai ke tak nak bergantung pada kerajaan pusat dan sebagainya, saya kira itu pada Yang Amat Berhormat mungkin tak ada masalah. Tetapi pada rakyat negeri Perlis, ini saya tak nak. Saya insya-Allah walaupun daripada parti yang berbeza dengan parti Yang Amat Berhormat, tetapi dalam soal kebajikan, pembangunan, ekonomi rakyat negeri Perlis, saya particular. Okey, apa yang baik untuk negeri Perlis kita akan support tanpa mengira parti politik. Tapi kita harap bahawasanya apa-apa yang membantu membangunkan negeri Perlis, kerjasamalah. Apa masalah? Tak ada masalah apa sebenarnya. Jadi macam Menteri Besar Terengganu, nampak cerdik. Alhamdulillah. Okey, kita akan berhenti dan kembali selepas ini. Relax bro. Okey, kembali lagi kita ke podcast Relax Bro. So ada last topik kita nak bincang, Dok. Pengumuman oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan dengan penggunaan bahasa Malaysia untuk menghantar surat-surat rasmi kepada kerajaan. Yang ini saya tak ingat dekat mana dia sebut, tapi ada laporan surat khabar. Dia kata mana-mana surat yang dihantar kepada kerajaan tidak menggunakan bahasa kebangsaan, PM suruh pulang balik. Tapi yang saya faham, negeri Sarawak dan negeri Sabah, dia kata walaupun PM dah announce, mereka masih lagi akan mengekalkan polisi sedia ada menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, sehingga mungkinlah selepas dinilai dan sebagainya dia akan guna. Sebab ini satu perkara yang penting, bila Perdana Menteri mengeluarkan kenyataan polisi macam ni, dia akan menjadi polisi.
dia akan jadi polisi kerajaan. Dia bukan setakat cakap je. Kalau cakap je tak apa, tapi bila dia cakap dengan jelas dan terang, it's an instruction to the government agencies dan ministry, dia dah jadi satu polisi kerajaan. Yang ini saya punya pendapat, I think is a bit rush. Betul kita boleh ada agenda untuk memartabatkan bahasa kebangsaan. Cumanya untuk just bulldoze polisi tu without having a proper engagement. Ini kita ada satu, saya rasa kita ada satu perangai lah, Dok. Kerajaan ni ada satu perangai, saya tak faham kenapa, suka buat policy without engagement. Lepas tu bila dah kena hentak dengan stakeholder, dah kena marah dengan rakyat ke apa, dia backtrack. Dia kata kita akan pertimbang semula. Ini satu benda yang saya rasa saya tak berapa gemar lah. Tak banyak berlaku sebenarnya. Banyak berlaku. Bukan kerajaan sekarang aja, bahkan sebelum ni pun sama. Isu ni macam ni berlaku. Cumanya benda yang cadangan daripada arahan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu bagus. It is. Dan beliau juga merupakan seorang pejuang bahasa Melayu yang terkenal. Zaman beliau mahasiswa Universiti Malaya, memperjuangkan bahasa Melayu tahun 70-an. Bukan sebelum tu 60-an. 60-an 70-an seingat saya lah. So jadi itu sangat dekat di hati beliau. Cuma saya nak pergi keluar sikit. Okay. Saya okey, topik ni tidak ada masalah pada saya. Kenyataan itu cukup baik, amat baik sekali. Cumanya satu benda yang tertarik juga, yang berkaitan dengan Melayu juga, okay, iaitu tulisan Jawi. Tulisan Jawi ni satu hal. Bukan masalah apa, ia menggambarkan simbol dan juga tradisi orang Melayu. Akan tetapi apa yang menjadi pada saya, kalau dulu ada utusan Melayu bahasa Jawi, sekarang ada lagi tak? Tak ada dah. Dah tak ada dah kan? Tak ada. Okay. So hala tuju dan masa depan tulisan Jawi dalam konteks pendidikan dan kerajaan dalam negara kita ni ke mana? So itu soalan, tanda soal besar. Saya sudah lama saya nak tanya benda ni. Kenapa? Kerana kalau dilihat pengajarannya di JKAF satu. Kemudian di SJKC, SJKT pun ada juga. Cumanya diberikan pilihan kepada ibu bapa. Kalau sekiranya ibu bapa dan guru-guru ibu bapa khususnya, kalau mereka nak anak-anak mereka diberikan pendidikan tulisan Jawi sebagai salah satu pelajaran seni, okay, maka itu akan dilaksanakan. Tapi kalau ibu bapa tak nak, majoriti tak nak, maka tak dilaksanakan. Maknanya pilihan. Itu SJKC dan SJKT. Tak apa. Tapi di sekolah-sekolah lain, kita ada JKAF, semua aja Jawi. Kemudian sekolah menengah, okey, kita ada yang aliran Islam, tak apalah, belajar bahasa tulisan Jawi dan bahasa Arab. Tetapi yang lain daripada tu sampai ke masuk jabatan kerajaan, yang saya ingat surat nikah lah kot. dalam tulisan Jawinya dan khutbah nikah tu. So yang lain lagi mana? Adakah perutusan surat antara majlis-majlis agama Islam, dalam majlis Islam semua pakai Jawi? I don't think so. Okay. Jakim kan pakai Jawi semua? I don't think so. So jadi melainkan di negeri-negeri tertentu seperti negeri Kelantan contohnya. Jadi implement tulisan Jawi itu dalam semua syarikat-syarikat, nak letak label, mesti ada tulisan, papan-papan tanda, perniagaan, semua kena letak tulisan Jawi. So that's fine, bagus. Okay. Tapi adakah ke situ saja? Jadi kan saya rasa dah kita habis kos bentuk JKAF, Jawi, Quran, Quran, Jawi, Quran, agama. Fardu ain. Saya ingat saya macam tu lah. Tu JKAF lah. So JKAF ni kita dah ada, patutnya kita kena ada continuity dia. Saya tak berapa pasti lah, Dok. Saya tak berapa pasti. Saya mungkinlah bukan yang arif dalam sektor bahasa Jawi ni. Tapi tulisan Jawi ni. Tapi saya rasa tulisan Jawi ni mungkinlah dah sampai ke tahap ia tidak lebih sebagai satu budaya yang perlu kita preserve lah. Preserve. Sebab kalau kita nak cerita pasal bahasa pengantara, kita pakai bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Penulisan kita banyak dalam bahasa Rumi. Bahasa ABC, pakai ABC. Tulis biasa. Sebab itulah dia. Apa orang kata, that's how we been brought up. Nak guna bahasa Jawi dulu saya tapi adalah saya tertarik kalau orang 60-an, umur 60-an, 70-an sekarang. Dia boleh tulis. Masih lagi tulis Jawi. Tapi itu saya kata, dia dah sampai ke tahap mungkinlah. Saya minta maaf kalau saya ada mengencilkan hati mana-mana pihak. Tapi saya berpendapat bahawa ia tak lebih sebagai satu budaya yang perlu dilindungi. Itu saja.
Itu saja, budaya saja. Sebab akhirnya komunikasi kita akan sentiasa berlaku dalam satu bahasa yang mudah difahami oleh semua orang. It's a basic communication 101 lah. Jadi kalau kita ada satu sektor yang menggunakan bahasa Jawi sebagai bahasa komunikasi, we might have a problem lah, Dok. Kecuali lah kalau nak membina ekosistem bahasa Jawi itu dalam kalangan majlis-majlis agama. Itu ekosistem yang berbeza. Maksudnya macam tadi lah, kaedah tulis komunikasi, surat, tulis surat, tulis email ke apa, pakai bahasa Jawi. Tapi mesti berlaku di kalangan majlis-majlis agama semata-mata. Ataupun mungkinlah kata nak upgrade sikit, surat-surat yang keluar daripada istana, Jakim, itu lain lah. Itu lain. Tapi kalau nak dibawa ke arah memartabatkan tulisan Jawi tak ke dalam, saya rasa saya sendiri pun dia je dalam kekal personally sebagai seni. saya pun tak nak. Personally I don't want to go there lah. Cumanya patut tak kita preserve? Yes, we should. It should be preserved. It should be at least kita kena ada generasi-generasi yang akan datang ni tahu kewujudan bahasa Jawi atau tulisan Jawi. Okeylah, itulah. Itu selesai lah. Jadi kita itu je topik kita ini kot. Kita ada jumpa satu lagi yang mungkin kita orang ramai terlepas pandang. Sukan Paralimpik Asia di Hangzhou, yang mana kita dah dapat 7 pingat emas, 11 perak, 11 gangsa. Tahniah kepada semua atlet kita, dan saya nak ambil kesempatan ni lah sebab saya orang Perlis. Alhamdulillah Datuk Latif Romli menang pingat emas. Lompat jauh. Saya fahamkan orang Perlis. So kita orang Perlis kita banggalah. Saya harap kerajaan negeri Perlis berilah pengiktirafan kepada beliau, terpulanglah apa yang nak di-reward kepada beliau itu terpulang pada kerajaan negeri. Tapi saya mewakili rakan-rakan yang lain mengucapkan tahniah kepada Datuk Latif Romli atas kejayaan yang dicapai, pingat emas. Itulah saya pun sikit lah, mungkin nak tambah sikit. Saya rasa kita selalu terlepas pandang Sukan Paralimpik ni. Memang sangat selalu. Memang terlepas pandang. Kita target berapa pingat emas? 35. Kita dah dapat 29. Jadi kita ada lagi 2 hari lah. Baki 2 hari nak dapatkan lagi 6 tu untuk dapat 35. Saya harap lebih lah. So ada banyak kita punya atlet-atlet yang dah masuk semi-final, yang dah masuk final ni, insyaAllah dah confirm pingat. Cuma pingat apa tak tahu. Kalau boleh dapat lagi banyak gol lah. Jadi sekali lagi kita ucapkan all the best dan tahniah untuk pencapaian yang sangat membanggakan. Dan kita harap dan mendoakan kejayaan atlet-atlet kita di China, di Hangzhou, untuk mendapatkan lebih banyak pingat dan mencapai sasaran 35 pingat. Jadi dan kita juga harap kerajaan berikan perhatian kepada mereka, pembangunan infrastruktur, especially untuk memudahkan atlet-atlet mereka, untuk memudahkan mereka melakukan latihan. So sekarang ni kerana bukan kita kata kerajaan pinggirkan, tetapi banyak yang terlepas pandang tentang pembangunan sukan. We can do better lah. We can do better. Boleh buat lagi sebenarnya. Okay. Jadi topik itu je lah kita bincang pada podcast episod ke-6. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Jadi terima kasih pada pendengar dan juga penonton. Jangan lupa subscribe kami di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook dan juga Spotify. InsyaAllah kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Relax, bro.